Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Di sini cikgu sharekan semula, cikgu ulang semula apa yang telah kita pelajari sebenarnya dalam kelas tadi, cuma yang tadi kita tak jelaskan. So, cikgu mulakan dengan graf di sini. Okey, bila kita lihat graf di sini, dia minta kita lakarkan graf untuk 4 cos 3/2 X. So kita tahu 3/2 adalah 360 bahagi 3/2 bersamaan dengan berapa? Kalau kita tekan kalkulator, 360 bahagi 3/2 bermaksud untuk buat satu pusingan adalah 240 darjah. So 240 darjah darab pi per 3/180 bersamaan dengan 4/3 pi. 4/3 pi iaitu 240. Iaitu 360 bahagi 3/2 240 bahagi 180 bersamaan dengan 4/3 kan? 4/3. So 4/3 ini adalah satu pusingan satu setengah pusingan lengkap. Bermaksud untuk 240 kalau cikgu lakar sehingga 360, 240 itu di sini dia akan buat satu pusingan lengkap, bermaksud dia akan jadi begitu. Okey, dan 360 itu dia akan jadi separuh. Begitu. Okey, dan memang dia minta sehingga 2 pi. Okey, cuma kat sini bila 2 pi kita tak bolehlah tulis kat sini 240. Kita tak boleh tulis sini 360. Kita perlu tulis dalam pi. So bila kita tulis dalam pi, sini, nilai sini. Okey, cikgu padam semula, cikgu buat lebih cantik sikit. Okey. So 1, 2, 3, 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okey, kalau kita tekan kalkulator, 240 bahagi 180 kita akan dapat 4/3 pi. Bermaksud 120 di sini, 240 di sini, dia merupakan 4/3 pi dan sini adalah 2 pi. 120 bila tukar dalam pi dia akan jadi 2/3 pi. 2/3 pi. So bila kita lukis graf cos di sini adalah separuh pusingan dan di sini satu pusingan lengkap. So bila kita lukis dia akan menjadi satu pusingan dan di sini dia akan jadi separuh. Okey, so kita dah menjawab soalan yang pertama. Soalan seterusnya, daripada graf bagi domain itu, tentukan bilangan penyelesaian bagi persamaan trigonometri 4 pi cos 3/2 X tambah X sama dengan kosong. Tadi cikgu dah bagi tahu. Bila diberi persamaan 4 pi cos 3/2 X tambah X sama dengan kosong, yang di sebelah kiri mesti jadi macam ni. Okay. So apa yang kita perlu buat, kita hanya mengekalkan nilai 4 dan nilai ini di sebelah kiri. Nilai ini dan nilai ini kita pindah ke sebelah kanan. So bila kita pindah dia akan jadi 4 pi cos 3/2 X sama dengan negatif X. So 4 cos 3/2 X sama dengan negatif X per 4.
Jadi persamaan kita adalah negatif X per pi. Bila kita buat jadual, okay, sini X, sini Y, kita ambil nilai dalam paksi kita. Saya cikgu ambil 0 dan 2 pi. Bila cikgu ganti dalam sini, apabila X 0, Y adalah 0. Apabila pi adalah X adalah 2 pi, maka dia akan jadi negatif 2. So, bila kita plot, dia akan jadi 0 di sini. Okey, negatif 2 untuk 2 pi. Kat situ. So, bila kita sambung, akan dapat begitulah. Awak guna pembaris. Cikgu tak ada pembaris. Cikgu dekat skrin je. Okey. So, di situ kita mencari nilai titik persilangan antara dua. So, nilai titik persilangan antara dua di mana? Bulat macam ni. Dalam pensel bulat macam ni. 1, 2, 3. Okey. Jadi, buat kesimpulan. Oleh sebab itu, bilangan penyelesaian sama dengan 3. Ini yang kita naklah. Ini yang kita nak untuk kita menjawab soalan SPM. Untuk soalan begini selalunya antara 5 ke 6 markah. Kadang-kadang solid 7 markah. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Untuk seterusnya. Kita pergi kepada soalan ini. Ini dah. Sekejap kita pergi kepada soalan ini. Okey, untuk soalan seterusnya. Diberi Y sama dengan sin 3X. Diberi Y sama dengan sin 3X untuk julat 0 hingga 1/2 pi. Okay, kalau kita tengok di sini, 1/2 pi bersamaan dengan 90 darjah. Kan sebab pi 180. Maksudnya dia nak hanya kita lukis julat daripada 0 hingga 90 darjah. So kalaulah saya lukis, apa maksud sin 3X adalah 360 bahagi 3 iaitu 120. 120 dia melakukan satu pusingan lengkap. Okey, maksudnya kalau sampai sini 120. Okey, cikgu besarkan sikit. Cikgu besarkan sikit. Okey, maksudnya 120 di sini 120. Okey, bermaksud separuh akan jadi 60. Dia nak sampai sini sahaja. Dia nak kita lukis sampai sini sahaja. Bila kita lakar graf sin 3X dalam 360, maksudnya satu pusingan lengkap untuk graf ini, kalau kita lukis 3X bermaksud kita akan berdapat 1, 2, 3. Di sini adalah 2 pi. Okey, 2 pi atau 360 darjah. Tapi sekarang kita nak julat sampai 90 saja. Maksudnya kita nak sampai sini je. Untuk 360, 3 graf, maksudnya satu graf adalah 120. Maksudnya sampai sini kita lukis begitu. Kan? Tapi kita nak hanya sampai 90. Bermaksud 90 sampai situ je. 90 sampai situ sahaja. Jadi bila kita lukis nanti cantik-cantik. Hafiz. Jangan tidurlah. Bila kita lukis. Okey. Dia akan jadi pi 120. 120 kalau kita tukar. Dia akan jadi 1/3 pi. Sini adalah pi per 3. Okey. 90 tadi adalah pusingan lengkap. Kan? So 90 bahagi 360 adalah 1/4 pi. Sini adalah pi per 4.
So bila kita lukis, nilai kita adalah 1. So sini 1, sini negatif 1. So di sini adalah separuh pusingan. Jadi bila kita lukis 1 dan di sini separuh. Okey, cikgu tukar warna lah. Okey. Cikgu tukar warna biru. Okey, bila kita lukis dia akan jadi Allahu Akbar. Aduh. Okey. Bila cikgu lukis. Okey, dia akan jadi 1 separuh. Itu graf yang kita nak. Okey, so kita dah selesai yang ini. Okay. Daripada situ, dia kata daripada graf anda, tentukan bilangan penyelesaian bagi persamaan trigonometris 2 pi sin 3x sama dengan pi tolak 2x. Kita nak sin 3x di sini. So apa kita perlu buat dengan ni? Pindah ke sana. So akan jadi sin 3x sama dengan pi tolak 2x per 2 pi. So bila pecah, pi dengan 2 pi akan jadi 1 per 2 tolak 2 habis. So akan jadi x per pi. Ni tolak. Okay, so ini equation kita. So dari situ, kita buat table. X, Y, sini kosong, sini 2 pi. So ganti. Sini kosong akan jadi cikgu tukar. So akan jadi 1 per 2. 2 pi so akan jadi ni 1 per 2 tolak 2 pi per pi. Ini habis-habis. So 1 per 2 tolak 2 adalah negatif 3 per 2. Okay, so bila kita lukis dekat sini, dia akan jadi kosong. Untuk nilai kosong, 1 per 2 kat situ. Kenapa cikgu ambil 2 pi? Sebab nilai tu yang selalu. Cuma dalam kes ini, kalau tak ada, pi per 3 tadi adalah 120. So 2 pi negatif 3 per 2. Okay, let's say lah cikgu tukar di sini. Cikgu tak nak guna sebab kat sini tak ada 2 pi kan. So cikgu tukar yang ni. Cikgu tak nak ni. Cikgu ambil. Cikgu padam. Sebab cikgu tak nak situ. Sebab kita tak dapat nilai, sebab bulat kita sampai pi per 3 je. Cikgu tak perasan tu tadi. Okay, cikgu tak perasan, sorry. So cikgu ambil kat sini sebagai pi per 3. So bila berganti akan jadi 1 per 2 tolak pi per 3 per pi. Okay. Pi per 3 per pi adalah pi per 3 darab 1 per pi. So habis-habis akan jadi 1 per 3. Okay. So dia akan jadi 1 per 3. 1 per 3 tu tak selesai lagi kan. Okay, ini bukan nilai habis dia lagi. Okay. So kalau cikgu ambil. So pi per 3 so akan jadi 1 per 2 tolak 1 per 3. 1 per 2 tolak 1 per 3 bersamaan dengan 1 per 6. Okay. So kita ambil 1 per 6, 1 bahagi 6 adalah kurang bersamaan dengan 0. 1 bahagi 6 adalah bersama dengan 0.166. So lebih kurang 0.2. So lebih kurang di sini. Okay.
agak-agak lah sebab sini 0.5, so 0.2 lebih kurang di situ. So kita sambungkan persilangan. So bila sambung kita akan dapat begitu. Okey, dari situ kita kena cari bilangan penyelesaian. Berapa bilangan penyelesaiannya? Di sini 1 dan di sini 1. Jadi oleh sebab itu bilangan penyelesaian sama dengan 2. Okey? Boleh? Okey. So cikgu buat soalan yang ketiga. Soalan ni. Okey. Soalan ni. Okey, dia kata lukiskan graf 1 tolak cos 2x bagi julat kosong hingga pi. Bila y sama dengan 1 tolak cos 2x, kita kena tukarkan dia jadi negatif cos 2x tambah 1 sebab kita kena lukis yang ini dulu. So kita kena lukis graf negatif cos 2x. Negatif cos 2x bermaksud 360 bahagi 2 adalah 180. Maksudnya 1 persengan lengkap lah 180 dan dia bermula daripada bawah. So dia macam itulah maksudnya. Dia akan jadi begitu. Kan? Okey. Faham? Faham? So bila kita lukis, dia akan jadi okey, pi sahaja. Okey, kalau saya lakar dia akan jadi begitu. Okey, negatif cos 2x nilai di sini adalah 1, 2, negatif 1, negatif 2. Okey, negatif cos 2x. Okey, kalau kita lukis dia akan jadi untuk pi dia hanya kita lukis sampai sini saja. So 1 persengan lengkap. So dia akan jadi sini separuh. So akan jadi begitu. Itu yang kita nak. Sebab kalau kita sambung, ini dah jadi untuk julat kosong hingga 2 pi. Sedangkan kita nak sampai pi sahaja. So what to do yang ini kita tak nak. Okay. Bila kita tambah 1, yang ini hanya negatif cos 2x. Bila kita tambah 1, bermaksud yang di 1 akan jadi di sini. Yang di negatif 1 akan jadi di situ. Dan yang di 1, yang di kosong, yang di 1 akan jadi 2. So bila kita lukis dia jadi begitu. Okey. Jadi kalau cikgu lukis semula, dia akan jadi 1, 2. Okey. Di sini adalah pi, di sini adalah pi per 2. So dia akan jadi begitu. Cuba dah balik tak lawa. So dia akan jadi di sini tengah-tengah. So dia akan jadi okey, begitu. Ini adalah y sama dengan 1 tolak cos 2x. Okey. Seterusnya, selesaikan persamaan trigonometri untuk ini. Okey, bermaksud kita mesti jadikan begitu. So 4 cos 2x sama dengan 3. Yang ini kita kena pindah sebelah sana. So akan jadi negatif 4 cos 2x sama dengan negatif 3. Sebab kita pindah kedudukan ataupun tukarkan dia jadi negatif. So kita nak negatif cos 2x saja. So 4 ni kita pindah ke sana. So dia akan jadi begitu. Okey, negatif 3 per 4. Kita nak tambah 1. So sini akan jadi, kita letak
tambah 1. So, bila sini tambah 1, sebelah sini pun kita kena tambah 1. So, mean negatif cos 2x tambah 1, dah sama dah dengan sini, sama dengan negatif 3/4 tambah 1 bersamaan dengan 1/4. So, ini adalah persamaan kita. Y sama dengan 1/4. So, what to do? Carilah 1/4. 1/4 adalah lebih kurang di sini kan. Itu separuh. So, 1 lagi kat situ. Okay, so kita ambil pembaris. Y 1/4 kan garis lurus kan. So, kita ambil, kita garis. Ini adalah Y sama dengan 1/4. So, dari situ ada berapa titik persilangan? Ada 2. Sebab itu, bilangan penyelesaian sama dengan 2. Okay, boleh? Boleh. So, cikgu harap kamu dapatlah memahami. Nanti cikgu bagi latihan. Kalaulah let's say kamu tak faham lagi, next week, next class, kita sambung lagi buat soalan ni sampai faham. Sebab ingat dalam peta 2 soalan ni dalam 5 markah. Dalam 5 markah. Okay, so itu sahaja. Cikgu harap awak faham lah. Okay. Nanti cikgu bagi latihan dalam grup WhatsApp dan cuba buat hantar kat saya macam biasa. Okay, Assalamualaikum.